والسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 Assalamualaikum. Ibu ayah semua jelas ke suara anak? Suara saya jelas ke? Waalaikumsalam. Ibu Zabaria. Cik Bunga Lawang. Siapa tu? Cik Muhammad Ridwan. Waalaikumsalam. Ahlan bikum. Jangan lupa tag kawan-kawan kita yang lain. Share pengajian kita. Baik. InsyaAllah kita sambung bacaan kita daripada kitab An-Nurul Mubin. Jadi kita mula dengan hadiahkan Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada Maulana Al-Imam Ibn Juzai Al-Gharnati dan sekalian para awliya, para ulama dan sekalian kaum muslimin dan muslimat. Syai'unillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna binuril fahm وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan pada semua ibu ayah, pakcik-pakcik, makcik-makcik yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insya-Allah kita akan menyambung bacaan daripada kitab Nurul Mubin dan terbaki daripada kitab ini tak banyak dah. Insya-Allah dalam 3 kali ataupun 4 kali kita akan khatamlah insya-Allah taala. Baik, kita berhenti pada fasal yang keempat daripada kaedah yang kedua,
iaitu membicarakan berkenaan dengan para khulafa ir-rasyidin, sahabat-sahabat Nabi dan juga ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita dengar bacaan daripada Ustaz Amar, muka surat 109. Waalaikumsalam Ibu Zimah, ahlan bik. Baik, baca Amar. 109 ya? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal keempat. Ketahuilah bahawasanya Abu Bakar Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan dan Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in adalah imam-imam yang adil. Setiap mereka telah menduduki kerusi khilafah dan berhak baginya. Mazhab ahli sunnah berpandangan bahawa mereka ini sebaik-baik manusia selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahawa kedudukan darjat pada keutamaan adalah berdasarkan tertib susunan mereka dalam khilafah. Adapun Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maka dalil yang menunjukkan kepimpinannya adalah ijma' sekalian muslimin atas mendahulukannya selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi telah mengisyaratkan kepada khilafahnya berdasarkan apa yang telah disebutkan dalam hadis yang sahih dari Jubair bin Mut'im yang menyebutkan berkenaan seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa illam tajidini fa'ti Abu Bakrin." Jika kamu tidak mendapati aku, maka carilah Abu Bakar. Pada hadis Aisyah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tempatnya, "Ya'ballahu wal muslimuna illa Abu Bakar." Tidak redha oleh Allah dan sekalian kaum muslimin melainkan Abu Bakar. Adapun Umar radhiyallahu anhu, maka beliau telah dilantik menjadi khalifah oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan telah ijma' sekalian muslimin atas mendahulukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan kepada pangkat khalifahnya dalam hadis sahih riwayat Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. Ia telah direkodkan oleh At-Tirmizi dari Huzaifah al-Yamani. Katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqtadu billadzaini ba'di Abi Bakr wa Umar." Ikutlah dua orang selepas aku, iaitu Abu Bakar dan Umar. Adapun Uthman radhiyallahu anhu, maka beliau telah dipilih oleh ahli syura yang telah dilantik oleh Umar. Kemudian telah berlaku ijma' dari kalangan muslimin terhadap pelantikan beliau. Kemudian tercetuslah pemberontakan dari manusia yang hina, dina, dan mereka telah membunuhnya secara zalim. Tiada seorang pun yang mulia terlibat dalam pembunuhannya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah mengutuskan dua orang puteranya, Al-Hasan dan Al-Husain, untuk membantu dan melindungi beliau. Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan perihal fitnah yang berlaku dan berkata pada Uthman, dia akan dibunuh secara zalim. Adapun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, maka tidak syak lagi bahawa beliau telah mengumpulkan sifat-sifat kemuliaan dan ketinggian yang melayakkan beliau untuk menjawat jawatan kepimpinan. Antaranya kekerabatan beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, persependaan beliau dengan baginda sallallahu alaihi wasallam awalnya dalam memeluk Islam, keberaniannya, kezuhudannya dan selain itu. Telah berlaku ijma' di kalangan muslimin berkenaan lantikan beliau sebagai khalifah selepas pembunuhan Uthman radhiyallahu anhu, dan mereka telah tunduk di bawah pemerintahan beliau. Hanya sahaja percanggahan yang berlaku adalah pada perihal yang lain. Adapun gejolak fitnah yang berlaku selepas itu dan perbalahan yang berlaku antara Sayyidina Ali dan Muawiyah dan dari kalangan pendukung mereka dari kalangan sahabat, maka tidak sabit padanya sebarang khabar yang sahih. Meskipun sahih, maka sepatutnya lah kita diam dan menahan diri daripada membicarakan perihal itu dan mencari bagi sekalian mereka segala pintu keuzuran. Begitu juga
kita sebut mereka dengan sebaik-baik sebutan dan disangka pada hak mereka dengan sebaik-baik sangkaan. Namun begitu perlulah kita percaya bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berada di atas kebenaran. Ketahuilah bahawasanya sekalian ahli bait Nabi SAW dan sekalian sahabat baginda SAW adalah golongan yang mulia lagi terbaik. Kelebihan mereka itu telah disaksikan sendiri oleh Al-Quran Al-Azim dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Firman Allah SWT, "Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijs ahlal bait wa yutahhirakum tathira." Maksudnya, hanyalah kerana hendak menghapuskan perkara-perkara yang mencemarkan diri kamu, wahai ahlul bait, dan hendak membersihkan kamu sebersih-bersihnya dari segala perkara yang keji. Firman Allah lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات minhum maghfiratan wa ajran azima. Maksudnya, Nabi Muhammad SAW ialah Rasulullah dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang kafir yang memusuhi Islam, dan sebaiknya bersikap kasih sayang serta belas kasihan sesama sendiri, iaitu umat Islam. Engkau melihat mereka tetap beribadat, rukuk dan sujud dengan mengharapkan limpahan kurnia pahala dari Tuhan mereka serta mengharapkan keredaannya. Tanda orang yang menunjukkan mereka sebagai orang-orang yang saleh. Terdapat muka mereka dari kesan sujud dan ibadat mereka yang ikhlas. Demikianlah sifat mereka yang tersebut di dalam kitab Taurat, dan sifat mereka di dalam kitab Injil pula ialah bahawa mereka diibaratkan sebagai pokok tanaman yang mengeluarkan anak dan tunasnya. Lalu anak dan tunasnya itu menyuburkannya sehingga ia menjadi kuat. Lalu ia tegak berdiri di atas pangkal batangnya dengan keadaan yang mengagumkan orang-orang yang menanamnya. Allah menjadikan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW dan pengikut-pengikutnya kembang biak serta kuat gagah sedemikian itu kerana ia hendak menjadikan orang-orang kafir merana dengan perasaan marah dan hasad dengki dengan kembang biaknya umat Islam itu. Dan selain itu Allah SWT telah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari mereka keampunan dan pahala yang besar. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dan orang-orang yang terdahulu yang mula-mula berhijrah dan memberi bantuan dari orang-orang muhajirin dan ansar dan orang-orang yang menurut jejak langkah mereka dengan kebaikan, iman dan taat. Allah redha akan mereka dan mereka pula redha akan Allah, serta Dia menyediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Nah, baik, Tuanku radhiyallahu anhu dalam fasal yang keempat ni menceritakan berkenaan dengan adab kita dengan sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Baik, kita dah tahu para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim secara umumnya Allah Subhanahu wa ta'ala puji mereka dalam Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengangkat darjat mereka kerana mereka itu bersama dengan Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Islam. Dan yang paling mulia di kalangan mereka mengikut turutan khilafah. Itu berdasarkan yang rajih daripada kalangan ulama. Yang pertama adalah Abu Bakar, yang kedua adalah Umar, dan yang ketiga Osman, dan yang keempat adalah Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Baik,
Kenapa ada pangkat itu? Dari sudut mereka punya sumbangan terhadap agama Islam. Ya, jadi tak ada siapa boleh lawan sumbangan Sayyidina Abu Bakar dalam menstabilkan kerajaan, dan Sayyidina Umar dalam mengembangkan ajaran Islam secara meluas, dan Sayyidina Uthman dalam mengukuhkan lagi tapak Islam, dan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu dalam melawan pokok yang menyeleweng daripada Khawarij dan sebagainya. Dan kesemuanya di kalangan mereka ridwanullahi taala alaihim adalah orang-orang yang paling mulia di kalangan sahabat Nabi ridwanullahi taala alaihim. Pokok Syiah dia tak setuju. Dia berkata, tak, paling mulia Ali karamallahu wajhah. Kita kata Sayyidina Ali betul adalah ahli keluarga Nabi SAW. Tak ada siapa boleh lawan dari segi kemuliaan Sayyidina Ali, dari segi kekerabatannya dengan Rasulullah SAW. Dikahwinkan Sayyidina Ali dengan dengan isteri beliau, iaitulah Siti Fatimah radhiyallahu taala anha wa alaiha salam, anak perempuan putri tercinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam banyak-banyak orang Allah Taala pilih Sayyidina Ali menjadi menantu baginda sallallahu alaihi wasallam. Betul. Dari sudut kekerabatan, dari sudut pertalian darah, ada Sayyidina Ali adalah paling mulia. Tapi yang kita bincang di sini adalah apa kesumbangan mereka terhadap umat Islam. Ya, terutamanya selepas kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang kedua, pokok Syiah dia berkata tak, Sayyidina Abu Bakar menduduki khilafah tak sah. Sayyidina Umar tak sah. Sayyidina Uthman tak sah. Semua ni perampas. Yang betulnya adalah Sayyidina Ali sahaja. Kita kata semua tu bohong. Dinafikan oleh nas-nas Al-Quran dan dinafikan oleh ijma' kaum muslimin. Sekali lagi, dinafikan dengan apa dia? Nas Al-Quran dan hadis, tapi yang dalam ni ialah hadis sajalah, tak ada Al-Quran. Boleh? Kemudian yang kedua adalah dinafikan oleh ijma' kaum muslimin. Boleh? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kata Maulana Syekh, Nabi telah memberi ilham bahawa apa? Yang menjadi khalifah selepas baginda ada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Macam mana ada seorang perempuan mai kepada Nabi, lepas tu Nabi kata mai pula tahun depan. Lepas tu perempuan tu kata, kalaulah saya tak jumpa engkau wahai Rasulullah lagi tahun depan, macam mana? Maka kata Nabi, jumpa Sayyidina Abu Bakar. Maknanya apa? Nabi kata Sayyidina Abu Bakar adalah pengganti baginda sallallahu alaihi wasallam jikalau baginda dah wafat. Itu nampak, tu jelas. Boleh? Kemudian Sayyidina Abu Bakar menjadi imam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang gering sakit. Boleh? Dan kemudian kemuliaan yang lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Sayyidina Abu Bakar, antaranya adalah Allah Taala sebut jelas-jelas saniyasnaini izhuma fil ghar. Maknanya Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah, dan tidak ada siapa yang dipilih untuk menemani baginda ketika hijrah dalam keadaan susah payah melainkan sahabat karib baginda, kekasih baginda. Sebab Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan kemudian atas kita kata nas-nas yang begitu banyak menunjukkan tentang kemuliaan Sayyidina Abu Bakar, para kaum muslimin seterusnya sepakat memilih Sayyidina Abu Bakar menjadi pemimpin khulafa ar-rasyidin selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang tahu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, waktu tu para sahabat ridwanullahi taala alaihim berhimpun dipanggil tempat Saqifah Bani Sa'idah. Di mana Saqifah Bani Sa'idah. Mula-mula yang berhimpun adalah golongan Ansar, iaitu Sa'ad bin Ubadah. Dia adalah ketua di kalangan Khazraj, ya. Dia himpun golongan Ansar dulu. Dia kata pada kaum Muhajirin yang datang selepas, minnal amir wa minkum amir. Maksudnya apa? Kami ada ketua kami sendiri, hampa ada ketua hampa masing-masing sendiri. Boleh? Dan Sa'ad bin Ubadah waktu tu nak angkat diri dia menjadi ketua. Tapi waktu tu Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar dan beberapa Muhajirin yang lain datang berkata, minnal amir wa minkum wazir. Maknanya apa? Daripada kami ni datang apa? Raja, pemerintah, daripada hampa datangnya menteri-menteri yang membantu. Boleh? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut al-a'immatu min Quraisy.
bahawa imam-imam itu, pemerintah-pemerintah itu adalah datang daripada golongan Quraisy. Maka Sayyidina Abu Bakar waktu tu dia nak ambil Sayyidina Umar menjadi apa? Menjadi khalifah. Tetapi waktu tu Sayyidina Umar kata tak. Engkau yang lebih layak menjadi khalifah dengan kelebihan-kelebihan yang disebutkan tadi kepada siapa? Abu Bakar. Maka waktu itu semua di kalangan Muhajirin, semua di kalangan Ansar sepakat untuk mengambil Sayyidina Abu Bakar sebagai apa? Sebagai khalifah selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan keesokan harinya dibai'ah menjadi khalifah dengan sepakat kaum muslimin. Boleh? Jadi orang Syiah yang cuba dia kata Nabi apa semua ni tipu, ni rampas apa ada sepakat. Dah orang dah bagi tanggungjawab, dah pilih. Boleh? Jadi orang Syiah ini mereka menafikan realiti. Kemudian bila Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat, dia memilih Sayyidina Umar dengan wasiat dia. Dia kata, Sayyidina Umar aku wasiatkan menjadi apa? Menjadi khalifah selepas aku. Dan Sayyidina Umar selepas itu pergi ke masjid dan dibai'ah oleh semua oleh apa? Semua orang apa? Kaum muslimin, Sayyidina Ali dan sebagainya, semua bersepakat untuk apa? Menjadi pendukung bagi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian Sayyidina Umar ketika nak wafat, dia telah melantik berapa orang? 6 orang ahli syura. Maka 6 orang ahli syura ini orang yang terkemuka di kalangan para sahabat ridwanullahi taala alaihim, dan daripada 6 orang itulah dipilihkan calon-calon untuk menjadi khalifah, dan dipilihnya Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu, dan dengan persepakatan kesemua daripada para sahabat diangkat menjadi Sayyidina Uthman menjadi sebagai khalifah. Tapi yang disebutkan oleh Tuan Guru, Sayyidina Uthman dibunuh oleh pemberontak. Waktu zaman Sayyidina Umar tersebar meluah agama Islam di seluruh pelosok dunia. Kan bila kita sebut Madinah itu sebagai pusat, sebagai asimah, sebagai ibu negeri, boleh? Maka pakak-pakak orang ramai, orang luar ni pakak ramai masuk. Orang-orang yang bukan bagus pun baru je kenal agama Islam, tapi perangai ada teruk. Maka bila ada kabar-kabar angin kata Sayyidina Uthman ini, dia curi duit rakyat, dia lantik kroni, semua benda tak elok, padahal kesemuanya itulah bohong belaka. Maka Sayyidina Uthman dikepung. Ada orang ingin pemberontak ni termakan tipu daya tadi. Maka mereka berimpun di rumah Sayyidina Uthman sebanyak berapa? 1,500 orang dikatakan. Waktu tu Sayyidina Ali dah hantarlah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin untuk nak mengawal Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman kata, kalau siapa yang beriman dengan Allah Ta'ala, semua pakat balik. Aku tak mau ada di kalangan kaum muslimin yang berlaku pergaduhan. Boleh? Berlaku penumpahan darah. Maka kejahatan daripada puak dikepung selama 15 hari, 15 malam tanpa makan dan minum, dan last kali mereka memanjat ke atap rumah Sayyidina Uthman, masuk ke rumah dia sedang dia baca Al-Quran, dan ditetak kepala dia sampailah mati. Dan sedang baca Al-Quran itu darah bersepang penuh ke dalam lembaran mushaf tadi, dan disebutkan oleh Tuan Pengarah radhiyallahu taala anhu, tak ada siapa pun yang terlibat dalam pembunuhan itu adalah di kalangan orang-orang yang baik, semuanya celaka semua, kerana membunuh salah seorang daripada orang yang paling mulia daripada kalangan para sahabat, bahkan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian semua sepakat untuk melantik Sayyidina Ali, sebab tak ada siapa yang lebih layak daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Maka dilantik Sayyidina Ali kerana kekerabatannya, kerana dia itu menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang bijaksana, orang yang hebat, dan menyandang khalifah selama 5 tahun. Tapi dalam tempoh masa itu berlaku pertikaian. Antara pertikaiannya adalah antara Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha
dengan siapa? Dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha waktu tu apabila Sayyidina Ali berada di mana, di kota Madinah, dan kota Madinah ni kita sebut tadi dipenuhi dengan puak-puak pemberontak. Boleh? Maka Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha dengan bantuan Zubair bin Awam, Abu Talha bin Ubaidillah, ambil apa? Bagi cadangan kepada Sayyidina Ali, kita mesti kita panggil usir pemberontak ni daripada apa? Daripada Madinah. Kalau tidak, tak stabil lah kerajaan kita. Boleh? Maka Sayyidina Ali kata jangan, tak boleh untuk kita berlakukan peperangan di bumi Madinah, bumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak boleh. Sabar dulu, saya akan atok pelan-pelan secara damai. Tapi waktu tu Zubair bin Awam, waktu tu kan dia tengah marah, Sayyidina Osman dibunuh dan sebagainya, tengah marah, tengah semangat. Maka depa sepakat dengan Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala, Zubair bin Awam dan juga Abu Talha, depa kata ada dapat bantuan daripada Basrah. Maka depa on the way ke Basrah, dan waktu tu dapat beberapa orang tentera, dan bila dah sampai di hadapan nak on the way nak gempur pemberontak, Sayyidina Ali tahan, relax dulu, kata jangan gaduh apa semua. Maka ada orang yang menyalakan api fitnah. Yang orang tu sebenarnya orang yang awal-awal bersembunyi merosakkan kerajaan Islam di zaman Sayyidina dan Sayyidina Osman. Depa ingin pokok yang bunuh. Kalau berjaya bersatu umat Islam, habis depa tak boleh cari makan lah. Boleh? Maka depa pergi bunuh di kalangan tentera Sayyidina Ali. Maka tentera Sayyidina Ali ingat waktu tu tentera Sayyidina Aisyah mula menyerang. Maka waktu tu bergaduh dua puak tadi. Itu dipanggil sebagai peperangan Jamal. Peperangan apa? Peperangan Jamal, iaitu di antara Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, gaduh itu. Tapi waktu tu Sayyidina Aisyah selamat dan dibawa balik ke mana? Ke Madinah. Dan ramai di kalangan para sahabat yang mulia-mulia, antaranya Abu Talha dan antaranya adalah Zubair bin Awam, mati syahid pada ketika peperangan tersebut, dibunuh oleh beberapa orang yang pemberontak. Maka bila dah selesai peperangan Jamal tadi, maka dah Sayyidina Ali berjaya untuk tenangkan keadaan. Muawiyah pula waktu tu tak mau untuk untuk tunduk dengan Sayyidina Ali karamallahu, dia nak buat perangai dia sendiri. Boleh? Maka waktu tu Sayyidina Ali kerah tentera dan Sayyidina Muawiyah pun kerah tentera, maka berlaku dipanggil peperangan Siffin. Boleh? Sayyidina Muawiyah dia buat ijtihad. Dia kata tak, selagi awak tidak melunaskan darah Sayyidina Osman, buat qisas terhadap pembunuh Sayyidina Osman, tak tangkap penjenayah tadi, maka saya takkan diam. Saya akan segera. Jadi payahlah kalau dia buat tindakan semua sendiri. Maka Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah lepas tu bertembung dan peperangan Siffin, dan kemenangan berpihak pada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Muawiyah dia ada ijtihad dia. Boleh? Cuma sebenarnya kita sebut Sayyidina Muawiyah seorang sahabat, tapi bukanlah maksum. Memang kehendak nak jadi khalifah tu memang ada. Boleh? Dan dia gunakan isu sebagai Osman tu adalah taktik politik. Tu benda biasa. Boleh? Tetapi bukanlah benda itu merendahkan martabat Sayyidina Muawiyah sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah orang Syiah mengkafirkan Sayyidina Muawiyah, boleh? Tak benar orang yang mengkafirkan. Kita kata betul Sayyidina para sahabat ada yang melakukan dosa, para sahabat kan maksum. Boleh? Ada ada Nuaiman minum arak, ada Ma'iz minum berzina dan sebagainya. Itu benda biasa. Benda biasa tu maknanya apa? Selagi mana bukan Nabi, maka mereka itu bukan maksum. Boleh? Jadi ada melakukan kesilapan, tapi kita ni orang Islam jangan sesekali mencela mereka, terutama di kalangan para sahabat alaihi wassalatu radhiyallahu taala alaihim. Sebab tu kata Tok Guru,
kena ambil keuzuran. Mungkin waktu tu dia fikir tak betul ikut, hari tu lah tak betul ikut. Dia gelojoh sangat kot time tu. Sampai berlakunya pertembungan antara para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Maka bila daripada peperangan Siffin tu habis, Sayyidina Ali dibunuh oleh puak Khawarij. Maka wafatlah Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu setelah dibunuh oleh puak Khawarij tadi, dan diganti dengan Sayyidina Hasan. Dan Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala anhu, dia memerintah selama 6 bulan. Maka dengan 6 bulan pemerintahan dia, maka cukuplah tempoh khulafa ar-rasyidin. Maka diberikan pemerintahan itu untuk kepada Muawiyah untuk nak menyatukan, untuk apa? Nak menyatukan umat Islam. Maka dengan itulah berlaku dipanggil Amul Jamaah, tahun penyatuan umat Islam. Itu dipanggil perih getir yang berlaku dalam peristiwa sejarah umat Islam. Tapi itu dipanggil ujian Allah Subhanahu Wa Taala juga kepada kita untuk kita macam mana berinteraksi dengan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Jadi kita ahli sunnah tak boleh mencela, tak boleh memaki. Kita kata mereka itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala beri kemuliaan untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka telah menyampaikan telah mengembling tenaga untuk apa? Untuk menyebarkan Islam kepada kita. Boleh? Dan tunggu jelas-jelas disebut apa daripada pergaduhan-pergelutan yang berlaku tu betul. Kita kata semua ada keuzuran, tapi yang jelas-jelas betul adalah Sayyidina Ali. Nabi SAW jelas sebut dalam hadis Nabi yang banyak. Nabi kata al-haqqu ma'ali aina makan. Kebenaran itu sentiasa bersama dengan Sayyidina Ali mana saja dia berada. Ni dipanggil habis meta lah, dipanggil apa? Pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Baik. Yang terakhir dalam bab ini adalah berkenaan dengan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi tanggungjawab kita di sisi ahli sunnah wal jamaah mencintai ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjaga mereka, menghormati mereka, kerana mereka itu ada hubungan darahnya dengan orang yang paling berjasa dengan kita, iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli bait ni kita kata geng apa? Said Syarifah lah. Tu maksudnya. Said apa? Geng apa? Said dan juga apa? Syarifah. Yang mana kesemuanya itu adalah berketurunan Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain daripada Sayyidina Aisyah pula, daripada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha wa alaiha salam. Maka keturunan-keturunan mereka ni yang datang daripada Hasan dan juga Husain, daripada Husain seorang je yang hidup, antaranya adalah Ali Zainal Abidin. Kemudian daripada Ali Zainal Abidin datanglah keturunan Zaid bin Ali dan juga Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir datang daripadanya Ja'far As-Sadiq, kemudian daripadanya Musa Al-Kazim, dan daripada Ja'far As-Sadiq tu ada juga seorang lagi dipanggil Ali Ridha. Ali Ridha ni lah datang keseluruhan keturunan Ali Ba'alawi, iaitu orang-orang Yaman yang banyak berdakwah di tanah Melayu. Dan kita ni orang Melayu ni kena sayang ahli bait ni, sebab kita ni kalau tak ada ahli bait tak semua tak tahu pakai cawat lah saya rasa. Ustaz Amar. Tak tahu kita tak tutang budi, tak sayang ahli bait ni. Tak tahulah teruk. Sebab kesemuanya daripada sunan-sunan 9, ulama-ulama kita, syarif-syarifah semua datang ke sini nak berdakwah kepada kita free, tak ada bayar apa. Dengan itulah Islam kita dapat kerana dakwah ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita jumpa Syed Syarifah, kena sayang dia, kena hormat dia. Batu orang ustaz, sorry lah ustaz, saya tengok ni Syed Syarifah ni kasar lagi daripada orang biasa. Kan? Pakai ya Allah ya Tuhan, artis sini macam mana ustaz? Kita kata dah, kita doakan mereka, kerana mereka ni adalah titisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selalunya dia sebutnya jelas-jelas, selalunya Allah Subhanahu wa taala akan muliakan
bagi mereka untuk bertaubat sebelum mati. Minta maaf saya sebut Cuba ibu-ibu ayah tengok Sharifah Aini. Sebelum ni penyanyi dan sebagainya, betul tak? Sharifah, kenal tak Sharifah Aini? Kenal tak Sharifah Aini? Sharifah Aini dia keturunan Nabi SAW. Tapi bila dia di akhir-akhir ayat Allah Subhanahu Wa Taala zahirkan, anak-anak dia hafiz Quran. Kemudian dia itu bertaubat, dia tu buat amal umrah tiap bulan, buat sedekah, bantu orang miskin dan sebagainya. Maka kita kata itu nak menunjukkan kemuliaan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita sangka baik, jangan kita sangka buruk dengan para ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sorry bercerita panjang. InsyaAllah kita akan sambung kepada kaedah yang ketiga pada membicarakan perihal hari akhirat. Yang ni dipanggil bab yang terakhir daripada kitab, dan yang terbaki adalah apa? Adalah penutup yang mengandungi nasihat-nasihat yang penting kepada penuntut ilmu. Boleh? Okay, sambung. Amal kaedah ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Kaedah ketiga. Pada membicarakan perihal hari akhirat, padanya 4 fasal. Fasal pertama, pada menyabitkan hari kebangkitan. Ketahuilah bahawa Allah Jalla Jalaluhu akan menghidupkan yang mati dan menghimpunkan sekalian makhluk pada hari kiamat untuk dihitung dan diberikan ganjaran dan balasan azab. Dalil atas perkara itu adalah ia adalah perkara yang harus pada akal dan tidak mustahil. Ia telah diberitakannya oleh kitab-kitab Allah dan para rasulnya. Maka wajiblah beriman dengannya. Telah tersebut dalam syariat kita berkenaan perincian hal ehwalnya yang tidak pernah dinyatakan dalam syariat-syariat yang lain. Dalil atas bahawa ia suatu yang harus pada akal adalah dari 3 sudut. Pertama, bahawasanya Allah SWT mampu untuk mengembalikan semula tubuh badan selepas kemusnahannya, seperti mana dia mampu untuk menciptanya buat pertama kali. Firman Allah SWT, Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakanlah, tulang-tulang yang hancur itu akan dihidupkan oleh Tuhan yang telah menciptakannya pada awal mula wujudnya. Dan dia maha mengetahui dan segala keadaan makhluk-makhluk yang diciptakannya. Firman-Nya lagi, ayahsabul insanu an yutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal untha alaysa dhalika biqadirin 'ala an yuhyiya al-mauta. Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan ditinggalkan terbiar dengan tidak diberikan tanggungjawab dan tidak dihidupkan menerima balasan? Bukankah dia berasal dari air mani yang dipancarkan ke dalam rahim, kemudian air mani itu menjadi sebuku darah beku. Sesudah itu Tuhan menciptakannya dan menyempurnakan kejadiannya sebagai manusia. Lalu Tuhan menjadikan daripadanya 2 jenis lelaki dan 2 jenis, iaitu lelaki dan perempuan. Adakah Tuhan yang menjadikan semua itu tidak berkuasa menghidupkan orang-orang yang mati? Tentulah berkuasa. Firman Allah SWT lagi, وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Dan dialah yang memulakan kejadian sekalian makhluk, kemudian dia mengembalikannya hidup semula sesudah mereka mati. Sedang pelaksanaan yang demikian adalah amatlah mudah baginya, dan baginya lah jua sifat yang tertinggi di langit dan di bumi, dan dialah jua yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Sudut kedua, Allah mampu menciptakan langit-langit dan bumi yang ia tidak syak lagi adalah lebih besar dari penciptaan manusia. Maka begitu jugalah dia mampu untuk menghidupkan makhluk selepas kematian mereka. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal ard walam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiyal mauta bala innahu ala kulli syai'in qadir.
Masihkah mereka ingkar dan tidak mahu memikir serta mengetahui bahawa sesungguhnya Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan tidak mengalami kesukaran dalam menciptakannya, berkuasa menghidupkan makhluk-makhluk yang telah mati, sudah tentu berkuasa. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Sudut ketiga, Allah menghidupkan bumi dengan hujan selepas kematiannya dan menumbuhkannya padanya tumbuhan yang tiada sebelum ini. Maka begitulah juga Dia menghidupkan makhluk selepas kematian mereka. Inilah makna firman-Nya yang berbunyi, وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. Engkau melihat bumi itu kering, kemudian apabila kami menurunkan hujan menimpanya, bergeraklah tanahnya dengan tumbuh-tumbuhan yang merecut tumbuh, dan gembur membusutlah ia, serta ia pula menumbuhkan berjenis-jenis tanaman yang indah permai. Dan firman-Nya, وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ. Dan lagi kami telah hidupkan dengan air itu bumi yang mati. Demikianlah pula keadaan keluarnya orang-orang yang mati dari kubur setelah dibangkitkan hidup semula. Lihatlah firman-Nya yang memperingatkan berkenaan kudratnya pada menghimpunkan sekalian makhluk. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ. Kita ambil di sini dulu. Baik, seterusnya Tuan Guru radhiyallahu taala anhu dalam fasal bab yang terakhir, iaitu bab menceritakan berkenaan dengan hari akhirat. Tuan Guru pertamanya pada bab yang fasal yang pertama menceritakan tentang bagaimana menyabitkan adanya hari kebangkitan. Kebangkitan semula selepas mati. Baik, maka Tuan Guru radhiyallahu ta'ala mengatakan yang pertama, kita percaya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan semua makhluk, kemudian menghimpunkan semua makhluk ini dalam satu dataran. Dataran tu dipanggil sebagai padang apa? Padang mahsyar. Dan dataran tu maksudnya semua sama rata, dia tak ada dipanggil seorang duduk atas bukit, seorang duduk bawah lembah, tak, semua sama rata. Allah Ta'ala sebut wan nazi'ati gharqa, kan? Faiza hum bisahirah. Faiza hum bisahirah. Maknanya apa? Allah ketika itu manusia apa yang dibangkitkan, tiba-tiba mereka berada di pada sahirah, di padang yang rata, tidak ada bukit bukau dan sebagainya. Baik, itu yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Maka kita dah pegang, sebelum ni kita dah sabitkan tentang kewujudan Allah Ta'ala, tentang bahawa Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran dan kebenaran Nabi SAW. Maka dengan sabitnya perkara tersebut, kita kata apa? Kita kata confirm apa yang disampaikan oleh Nabi SAW juga adalah benar. Wajib kita terima. Tambah pula, akal kata apa? Harus pula, tak ada benda yang mustahil. Nak mustahil ke Allah Ta'ala bangkitkan semula manusia selepas mati? Tak mustahil. Maka Tuan Guru radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan dalil yang menyatakan bahawa perkara-perkara ini tidak mustahil. Yang pertama, dalil yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mampu untuk membangkitkan seperti mana dia mampu mencipta buat kali pertama. Apa maksud dia? Kalau Allah Subhanahu wa taala jadikan kita buat kali pertama, boleh? Daripada tak ada apa-apa. Kemudian adakah itu mustahil untuk Allah Ta'ala jadikan kita buat kali yang kedua? Mustahil ke? Tak mustahil. Benda tu adalah tak mustahil. Boleh faham? Okay, jadi kita kata kalau jadi yang pertama, kejadian yang pertama, confirm kejadian yang pertama itu lebih susah. Contoh saya tanya ibu ayah, kita nak buat rumah. Buat rumah first time dengan buat second time, mana lagi payah? Buat first time lah lagi payah, itu kan. Jadi kalau kita buat untuk kali kedua, second time, lagi senang sebab dah biasa buat. Itu bagi manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala hakikatnya
kita tak boleh dah kata macam tu. Buat kali pertama lagi payah, buat kali kedua senang. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala sama. Maksudnya apa? Sama ada penciptaan buat kali pertama ataupun penciptaan buat kali yang kedua. Boleh? Sila Ibu Jamilah. Ahlan. Puan Khadijah Bunga Lawang banyak share, alhamdulillah, pada kawan-kawan kita. Boleh? Amar? Buat apa tu? Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Dah Dia jatuh dah. Tadi terputus. Tak tidur. Tu tengok. Makcik-makcik tengok tu. Makcik-makcik tu tengok. Tu. Okey, baik. Okey, boleh faham Jadi kita kata yang pertama, bukti yang jelas. Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita dah tahu mampu mencipta kita buat kali pertama, maka tidak mustahil langsung pada akal untuk Allah Subhanahu Wa Taala cipta buat kali yang kedua. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Tunggu radhiyallahu taala anhu, Allah Taala cipta langit dan bumi. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala kita dah tahu, mencipta langit dan bumi yang lebih besar daripada manusia, maka lagilah tak mustahil untuk mencipta kembali manusia yang apa? Kecil kotak ni. Boleh faham? Tak ada apa kecil, tak ada apa. Boleh faham? Maka pada ketika itu adalah penciptaan manusia untuk kali kedua, kebangkitan selepas mati adalah bukannya mustahil. Dan yang ketiga, jelas-jelas depan mata Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada kita setiap hari. Tunjukkan kepada kita setiap hari. Apa dia? Kan kita tengok dekat padang, rumput mati bila time panas. Tapi bila turun saja hujan, yang tadi ni, padang yang kering kontang yang mati habis ke semua daripada rumput-rumput tadi, merucut balik rumput-rumput segar, bugar, tumbuh pokok-pokok balik. Tu dia. Itu dipanggil apa? Depan mata Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan semula tumbuh-tumbuhan selepas kematian dia. Maka itu dipanggil benda realiti yang telah terzahir di hadapan kita. Maka mana mungkin mustahil untuk Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan semula manusia selepas mati. Baik. Ya, betul, boleh faham Okay, kita baca seterusnya Amar muka surat 121. Dan ketahuilah. Dah jumpa tak? 121. Dan ketahuilah bahawasanya kebangkitan. Itu kita baca itu dan kemudian kita berhenti insya-Allah. Ini pening kepala sikit. Ibu ayah tolong doa sikit ya. Pening semua kepala ni, tak tahu apa. Allah Akbar. Rasa ni ada ahli sihir ke apa, depa ada upah orang ke, risau juga ni pakcik-pakcik ni. Kan ada orang dengki ke apa? Betul tak? Ibu ayah semua. Ni pening kepala, tak tahu siapa. Pening sangat. Baik, tu yang saya kuliah pening sikit ni. Baik, sambung Amar sikit lagi. Dan ketahuilah bahawasanya pada kebangkitan semula itu beberapa hikmah. Antaranya adalah manusia saling bercanggah antara satu sama lain. Maka Allah akan membangkitkan mereka semula untuk mendirikan kebenaran dan memutuskan pertelingkahan antara mereka. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Pertentangan di antara satu golongan dengan yang lain itu, sesungguhnya Tuhanmu sahajalah yang akan memutuskan hukumnya di antara mereka pada hari kiamat, mengenai apa yang mereka berselisihan padanya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, liyubayyina lahumul ladzi yakhtalifuna fihi wa liya'lamal ladzina kafaru annahum kanu kadhibin. Allah menghidupkan semula orang-orang yang mati untuk menerangkan kepada mereka apa yang mereka berselisihan padanya, dan supaya orang-orang kafir mengetahui bahawa mereka adalah orang-orang yang berdusta. Antaranya adalah manusia daripada kalangan mereka ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang taat, ada yang melakukan maksiat.
maka Allah akan membangkitkan mereka untuk membalas setiap satu daripada mereka berdasarkan amalan masing-masing. Firman Allah Subhanahu wa taala, liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat innallaha sari'ul hisab. Keluarnya manusia dari kubur masing-masing itu ialah kerana Allah akan membalas tiap-tiap seorang apa yang ia telah usahakan. Sesungguhnya Allah amat cepat hitungan hisabnya. Jika tidak kerana kebangkitan semula dan balasan akhirat, nescaya tiada beza antara orang-orang yang baik dengan orang yang jahat. Maka mereka di dunia ini sama, bahkan terkadang hal orang-orang yang jahat dan kafir di dunia ini adalah lebih baik berbanding yang lain. Oleh itu mesti ada satu alam yang terzahir padanya, perbezaan pada balasan. Inilah makna firman-Nya. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Maka adakah patut kamu menyangka bahawa kami hanya menciptakan kamu dari tiada kepada ada, sahaja dengan tiada sebarang hikmat pada ciptaan itu, dan kamu menyangka pula tidak akan dikembalikan kepada kami? Dan firman-Nya, afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Patutkah kami berlaku tidak adil dengan menjadikan orang-orang Islam yang taat sama seperti orang-orang yang berdosa yang kufur ingkar? Naam. Wallahu a'lam. Tuanku radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan di sana ada dua hikmah Allah Ta'ala jadikan kebangkitan. Ada dua hikmah. Kenapa mesti ada kebangkitan, mesti ada syurga neraka? Maka yang pertama, kerana nak menjadi kata putus. Kata putus bagi perselisihan manusia di dunia. Dia berkata, kami betul, hampa salah. Kita kata kami betul, hampa salah. Boleh? Maka kita nak tahu siapa betul yang sebenar-benarnya adalah di hari apa? Di hari akhirat kelak. Maka di hari akhirat ni habis semua amalan kita Allah Ta'ala tunjuk habis. Yang sebelum ni kita duk mengaku kata kita tak buat, tiba-tiba Allah Ta'ala pancarkan di hadapan semua makhluk. Ya Allah kantui depan hatu dia. Dia kena apa? Kena mengaku awal-awal kat sini di dunia ni. Jangan dekat akhirat lagi kita kantui depan-depan semua. Jadilah takut. Wa'azubillah. Kemudian yang kedua, yang disebutkan oleh Tuan radhiyallahu ta'ala anhu adalah supaya adanya manfaat amalan di dunia. Boleh? Jadi kita dia buat amal. Lepas tu orang dia buat jahat kat kita. Takkan tak ada apa pembalasan apa seterusnya. Boleh? Kita lepas tu kita dah buat baik ni tak ada apalah. Dia lagi syok lagi. Dia buat jahat kat kita, dia lagi syok, dia gembira. Kalau tak ada memang sia-sialah hidup di dunia ni. Boleh faham? Tapi bila ada hari kebangkitan, kita tahu. Macam-macam mana pun akan dibalasi. Orang yang buat baik, orang yang buat baik akan dapat balasan yang baik, dan orang yang buat jahat akan dapat balasan yang jahat. Baru kita nampak keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh? Fasal yang kedua, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Anda minta izin untuk ibu ayah kita berhenti awal sikit. InsyaAllah kita jumpa besok. Sebab kurang sihat sikit. Jadi kita sikit lagi nak habis, mungkin 2-3 kelas lagi kita akan khatam insya-Allah taala. Jadi jangan lupa untuk hadir untuk kita sama-sama menghatamkan kitab ni, dan kita akan sebutlah ijazah muttasil yang bersambung dengan Tuan Pengarang radhiyallahu taala anhu. Wallahu subhanahu wa taala a'la wa azza wa ajal, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kull rasul ila hadratir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar usiril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar Sayyidina Maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa afdalih. Allahumma rzuqna as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin bijahi sayyidil awwalin wal akhirin, amma ba'd. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, dapat kita teruskan lagi pengajian kita pada hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada semua sahabat dan juga Fadilatul Ustaz Maulana Umar kita. Dan alhamdulillah malam ni kita dapat sambung lagi, dan insya-Allah kita mula awal sikit dan insya-Allah kita habis awal lah, tuan-tuan. Kita mula awal, kita habis awal lah insya-Allah. Tapi maksudnya kita akan cuba baca sebanyak mungkin, tetapi insya-Allah kalau saya tengok dah nampak letih tu, kita berhentilah insya-Allah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita akan masuk pada fasal, tuan-tuan, muka surat 130. Jadi semalam kita telah membincangkan, selesai dah perbincangan kita tentang akhir solat berjemaah dan juga berkenaan dengan solat jamak dan juga solat qasar, iaitu solat musafir. Hari ini kita akan mula cerita tentang apa bab solat yang penting juga, iaitu berkenaan dengan solat Jumaat. Okey. Berkenaan dengan bab solat Jumaat. Baik. Jadi kata pengarang rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim, qala syaikhunil musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin, wa qala syurutul jum'ati faslun syurutul jum'ati sittatun. Syarat-syarat Jumaat ada 6. Okey. Syarat-syarat sah Jumaat ni ada 6. Apa dia? Pertama, antakuna kulluha fi waqti zuhri. Hendaklah solat ini, Jumaat ni keseluruhannya dilaksanakan dalam waktu zuhur. Jadi kalau ada terkeluar daripada waktu zuhur, iaitulah dia buat lambat kan, maka ketika itu berdosa. Okey, tak sah lah, tak sah. Yang kedua, wa antuqamu fi khittatil balad. Ni syarat yang penting. Apa dia? Jumaat hanya boleh didirikan di dalam garisan persempadanan perumahan yang ada di pekan, yang dihuni oleh orang yang mendirikan solat Jumaat. Okey, kita tengok nota kaki tu. Jadi biasanya kalimah balad diterjemah kepada negeri. Walau bagaimanapun menurut Imam Bajuri ada 3 kalimah yang mempunyai pengertian yang berbeza. Pertama, Madinah atau Misr biasanya diterjemah sebagai bandar. Adalah kawasan yang memiliki hakim, ketua polis dan kawasan jual beli. Balad pula apa? Biasanya diterjemah sebagai negeri, adalah kawasan yang memiliki sebahagian daripada 3 perkara tersebut tetapi tidak memiliki semuanya. Yang ketiga, qaryah biasanya diterjemah sebagai kampung, adalah kawasan yang tidak memiliki sama sekali 3 perkara tersebut. Maka berdasarkan pengertian di atas, kita boleh menyatakan bahawa Madinah atau Misr adalah bandar, balad adalah pekan, manakala qaryah adalah kampung. Okay. Sebab masalah ni penting. Dia ada juga kaitan dengan masalah apa? Masalah jamak qasar. Sebab apa? Sebab kita nak jamak, kita kena keluar daripada persempadanan balad tu. Kan? Daripada persempadanan balad. Jadi kalau ikut daripada apa yang disebut di sini, maka dia ialah kita keluar daripada kawasan yang kita solat Jumaat tu lah. Tu poin penting. Adapun kawasan yang boleh didirikan solat Jumaat, maka solat Jumaat boleh didirikan di dalam bandar, pekan dan kampung. Sama ada solat Jumaat didirikan di dalam masjid atau di tempat selain masjid. Okay. Itu bab di mana dia nak buat lah. Tapi maksudnya dia nak buat tu di dalam kawasan. Okay. Tengok juga di sini dia kata apa? Maka solat Jumaat tidak boleh, muka surat 132. Nota kaki tu. Nota kaki untuk syarat yang kedua. Dia kata maka solat Jumaat tidak boleh didirikan di kawasan yang tidak termasuk dalam kawasan perumahan penduduk yang mendirikan solat Jumaat.
Maka jika ada 40 orang atau lebih yang berkemah di dalam hutan, mereka tidak boleh mendirikan solat Jumaat di dalam hutan kerana hutan tidak termasuk di dalam kawasan perumahan. Sama juga macam dulu waktu saya kerja offshore kan, kita duduk tengah laut. Kita duduk tengah laut ni confirm ada 4 Jumaat yang akan kita tak dapat lah. Kalau duduk full kan, kalau duduk full, insyaAllah 4 Jumaat tak jumpa. Ya sebab kita duduk 28 hari 4 minggu. Jadi confirm ada 4 Jumaat yang kita tak jumpa lah. Okay. Kecuali kita duduk kat tengah-tengah ke macam mana, biasanya tak jumpa lah. Biasanya tak jumpa. So, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh ke buat Jumaat atas tu? Kan? Sebab ramai je orang. Jadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jawapannya tak boleh. Sebab apa? Tak ada orang, tak ada kampung tengah-tengah offshore tu. Tengah-tengah laut tu, kampung kampung nelayan pun tak ada tuan-tuan. Ni memang betul tengah-tengah yang orang tak hidup lah. Okay, yang tak hidup. Yang hidup tu jin je lah, jin tendang je. Okay, so tidak boleh didirikan solat Jumaat. Okay, maka sekiranya mereka dapat mendengar melaungan azan semasa mereka berada di dalam hutan, mereka wajib keluar dari hutan dan pergi ke masjid yang berdekatan untuk dirikan solat Jumaat. Itu syarat. Tak apalah. Itu perbahasan panjang dalam kitab-kitab besar lah. Bab Jumaat ni sebenarnya antara bab yang sebenarnya panjang tuan-tuan. Dan sebenarnya banyak juga masalahnya. Terutama zaman COVID ni lah. Kita kan, saya bab ni tekilan banyak lah kan. Kita dah sebut masalah itu pun dalam solat jemaah pun kita dah sebut kan. Tentang masalah solat kat luar dan sebagainya, itu bab jemaahnya. Tapi bab Jumaatnya, hari tu waktu tak boleh Jumaat, ada sebahagian orang dia buat Jumaat kat rumah dengan geng-geng, dengan kawan-kawan kaki surau ni. Dia orang berhimpun satu rumah. Jadi kan ada pendapat fatwa kata boleh kan 12 orang je solat jemaah, solat Jumaat. Jadi dia orang kumpul 12 orang solat dalam rumah. Tu tak sah juga. Sebab tak cukup syarat. Memanglah dia cukup syarat bilangan, tetapi tak cukup syarat yang lain, iaitulah didirikan khittatil balad tu. Khittatil balad tu. Wa an tusalla jama'atan. Syarat yang keempat ialah apa? Iaitulah syarat yang ketiga, mestilah solat Jumaat ni didirikan secara berjemaah. Okey. Wa an yakuna arba'ina ahraran dzukuran balighina mustautinina. Baik, ni panjang. Jadi dia kata syarat dia yang keempat, apa dia? Hendaklah bilangan ahli jemaah tu termasuk imam, termasuk Bilal 40 orang. Yang mana 40 orang ni ahraran. Dia ada syarat pula 40 orang ni siapa? Dia bukan sekadar 40 orang, dia kena tengok 40 orang ni siapa. Pertama, 40 orang ni orang yang merdeka. Okey, jadi kalau dalam 40 tu 39 orang merdeka, satu tu hamba, maka dikira tak cukup bilangan. Walaupun dia cukup 40, tapi dikira dia tak dibilang. Tak bilang. Kemudian zukuran, lelaki. Kalaulah dalam 40 tu 10 orang perempuan, 30 lelaki. Ni contoh macam kat overseas lah. Saya tak pasti dekat Malaysia ni katanya ada juga masjid yang orang perempuan boleh juga solat Jumaat kan. Tapi kebiasaan dan kebanyakannya biasanya penuh lah masjid dengan lelaki saja, orang perempuan tak ada tempat ruang nak semayang kan. Tapi katanya ada. Wallahualam saya tak pasti kat mana lah. Okay. Jadi kalau orang perempuan tu ada sekali, maka perempuan tu tidak dibilang daripada 40 tu. Okay, tidak dibilang. Kemudian balighina, orang yang baligh. Jadi kalau kanak-kanak, walaupun kanak-kanak tu ada, dia kalau dia dari termasuk dalam 40 tu tak dikira. Okay. Yang terakhir mustautinina, orang yang mustautin. Mustautin ni maksudnya apa? Dia memang nak menetap kat situ dan dia tidak ada keinginan untuk keluar lah daripada kawasan tersebut. Untuk meninggalkan. Dia memang niat nak tinggal di situ. Keluar mungkin untuk musafir, urusan-urusan itu cerita lain. Tetapi untuk duduk dia memang niat nak duduk di situ, menetap di situ. Maka dia ni mustautin. Maka orang yang mukim, walaupun dia wajib solat Jumaat, dia tidak dikira dalam bilangan 40 orang ni. Dia tak dikira dalam bilangan 40 orang ni menurut qaul yang muktamad dalam mazhab. So macam contoh kan, masjid-masjid kampung okey lah. Ada isunya masjid bandar ni. Kan, masjid-masjid kat bandar. Kalau macam masjid di Bangi tu, Masjid Hasanah tu okey lagi sebab masih ada ramai orang yang dah mustautin situ. Tapi masalah contoh macam mana? Masjid KLCC. Masjid KLCC, masjid negara, masjid wilayah. Masjid wilayah okey juga kot sebab ada juga orang duduk kan. Ada jugalah. Di keliling tu masih ada orang lah. Boleh kita kata ada orang mustautin.
Tetapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, macam masjid KLCC tak ada. Keliling tu mana ada, semua office kan. Jadi yang solat Jumaat tu ada ke 40 orang mustautin. Imam di situ pun tak mustautin juga. Imam tak duduk mana-mana kan. Kalau ada quarters pun, quarters tu dia akan tinggalkan. Dia mana boleh duduk dalam quarters tu sampai dia mati, mana boleh. Kan? Orang pun tak bagi kan. So jadi masalah lah kat situ. Jadi ketika itu kita ada fatwa, ya, jangan takutlah. Maksudnya solat Jumaat tu masih sah. Okay, solat Jumaat tu masih sah. Cuma dia bukan pendapat muktamad mazhab lah, tu point dia. Dia ada pendapat lah. Okay, dia ada pendapat. Kita still wajib semayang. Tetapi kalau ikut qaul muktamad mazhab, tak sah lah. Tak sah. Okay, sebab apa? Sebab tak ada orang mustautin tu. Wa alla tasbiqaha wa la tuqarinaha jumu'atun fi tilkal balad. Jangan ada satu Jumaat yang mendahului ataupun yang bersama dengan dia pada satu balad ni kan, pada satu yang kita panggil apa tadi, kawasan, kita terjemah apa tadi dia kata, pekan. Dalam satu pekan tu jangan ada dua jemaah lah, dah ada dua Jumaat, boleh satu je. Tapi zaman COVID ni, dan bukan zaman COVID pun, sebenarnya dah banyak dah kita pejabat agama ni dia beri kebenaran izin kepada surau-surau Jumaat. Sebab apa? Sebab masjid-masjid ni dah tak mampu nak menampung apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bilangan jemaah yang ramai. Yalah, sebab kalau kita sekadar ahli qaryah, insya-Allah lah cukup. Tapi masalahnya contoh orang kerja kan, contoh macam Kajang, Masjid Jamek Kajang. Untuk orang Kajang sahaja pun dah tak muat dah kan. Tapi orang yang kerja kat Kajang tu berapa ramai pula lagi kan. Jadi dia memang tak mampu nak tampung. Jadi masjid apa ni, pihak Jabatan Agama dia membenarkan lah. Dipanggil surau diri Jumaat kan. Surau diri Jumaat maksudnya pejabat-pejabat agama ni dia memberi kebenaran, keizinan untuk surau-surau ni mendirikan solat Jumaat. Tapi kebenaran tu tak mutlak lah. Maksudnya bila-bila dia boleh tarik. Contoh saya ingat tak ada yang tak ditarik kan, rupanya ada. Contohnya macam sekarang surau An-Nur kan, section 1. Kalau dulu terkenal lah surau Darushifa ataupun surau Ustaz Arundin kan, rahimahullah ta'ala. Surau tu dulu meriah, sangat meriah. Sebab apa? Dulu tak ada masjid. Masjid paling dekat Masjid Hasanah ataupun Masjid Teras Jenang kan, Masjid Teras Jenang. Kemudian Masjid Jamek Kajang dia tak ada masjid keliling tu. Jadi orang memang ramai bertumpu kat situ kan. Masjid Surau An-Nur ni, Surau An-Nur section 1. Dia betul-betul depan apa? Darushifa tu kan, Darushifa pusat Darushifa tu. Tapi bila diorang bina Masjid Al-Um kan, Masjid Al-Um dekat je lah, dekat. Maka kebenaran solat Jumaat tu ditarik balik. Kebenaran solat Jumaat tu ditarik balik daripada surau. Okay. So, tapi wallahualam saya tak pasti kalau COVID ni dia bagi balik ke, wallahualam saya tak tahulah. Okay, tapi yang saya tahu hari tu dia memang dah tarik lah. Okay, sebab apa? Sebab nak menepati syarat ni lah. Nak menepati syarat ni. Jangan ada yang sama dalam satu pekan tu. Wa an yataqaddamaha khutbatan. Dan mestilah syarat yang seterusnya apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dua khutbah mendahului solat Jumaat. Mestilah ada dua khutbah yang mendahului solat Jumaat tersebut. Okey. Ni panjang pula ni. Saya lupa nak sebut tadi. Yang dengar 40 orang tu kan, yang dengar 40 orang tu dia mesti dengar dari awal sampai akhir. Okay. Kalau ada daripada 40 tu, bilangan 40, ni masalah lah kat tempat yang sikit kan. Kalau ada yang tidur, masalah kan. Kalau ada yang tidur, masalah. Yang tak dengar khutbah pun masalah juga. Dia tak mesti faham, yang penting dengar kan. Dia dengar dengan dengar betul. Maksudnya dia dengar perkataan-perkataan tu walaupun tak faham. Berbanding dengan macam dia passing by je, itu tak kira. Macam orang duduk kat luar lepak-lepak, dia dengar lah bunyi mikrofon tapi dia tak betul-betul istimak kan. Dia tak mustamik nama dia. Dia tak dipanggil orang yang mendengar. Dia panggil orang yang apa, kita pun tak tahu nak istilah apa kan. Dalam bahasa Melayu ni, dalam bahasa Arab dia ada istilah dia. Okay, tapi maksudnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia just dengar sayu-sayu je kan. Macam tu tak kira. Okay, macam tu tidak dikira. Sebab tu masalah kalau bilangan sikit, ada orang tidur pula. Saya pernah ada pergi satu tempat kampung kan, dekat Terengganu.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia orang minta saya jadi khatib kan. Saya kata apa tunggu lama sangat, dah azan lama dah. Tapi tunggu, saya tanya tunggu nak khutbah kan ni? Kan saya tak tahu, kita pun tak tahu, tak biasa tempat orang kan. Oh dia kata tunggu dulu Ustaz kan. Tak cukup lagi. Oh dia tengah kira orang kan, berapa orang. Benda ni pun saya pernah dulu ikut tok guru dulu dekat Felda kan. Felda. Yalah kawasan-kawasan macam tu kan tak ramai orang. Jadi kadang-kadang ada yang jemaah lambat dan sebagainya. Jadi kena tunggulah. Kalau tak cukup 40 kan kena tunggu lah. Okay. Selesai. Alright. Okay baik. Faslun. Okay, tadi tu syarat untuk diri Jumaat. Sekarang ni pula rukun-rukun khutbah. Okay, rukun khutbah. Kan dia kata solat Jumaat ni mesti didahulukan dengan khutbah. Okay, so kita mula dulu dengan rukun khutbah. Rukun khutbah. Dia kata arkanul khutbatain. Rukun 2 khutbah. Apa dia? Khamsatun. Ada 5 je. Jangan risaulah, tak banyak pun. Dan sebenarnya kalau kita betul nak jaga SOP lah. Betul nak jaga SOP, betul sungguh-sungguh kan. Khutbah tu buat pendek-pendek sudahlah tuan-tuan. Kan, khutbah tu buat pendek-pendek. Sebab apa? Saya punya concern tu bukan apa. Yalah, kita ya betul kita nak bagi supaya orang faham dan sebagainya kan. Orang dapat informasi, orang dapat belajar something. Tapi dalam masa sama kan kita nak ikut SOP. Jadi buat yang rukun je lah. Buat yang rukun dengan sedikit nasihat, khalas. Kalau kita betul-betul buat rukun ni kan, saya rasa tak sampai 2-3 minit dia habis dah khutbah kita kan. Ini sampai 10 minit, 15 minit kan, lama betul. Tambah kalau kita punya khatib baca slow je kan, lagi letih. Saya kesian apa? Kesian orang yang duduk luar tu. Kan, yang jenis duduk dalam aircon ni okey lah, santai boleh siap tidur lagi. Yang kesian tu yang berpanas tu kan, solat atas jalan tah. Jadi orang-orang ni tak fikir kan. Tu saya tambah ni pula Ramadan kan, Ramadan. Sebab bukan semua orang boleh datang awal. Datang awal pun kena potong kat queue kan, sebab orang-orang ada kupon. Tu saya lah tu kan, situasi saya tu. Geram juga. Kita tak boleh nak ambil kupon sebab apa? Kita bertugas kan. Kita bertugas jadi imam malam-malam. Jadi tak dapatlah nak ambil kupon. Kita dah beratur awal, tiba-tiba orang ada kupon masuk dulu. Kecewa lah sikit kan, kecewa. Tapi nasib lah, tak kena berpanas lah. Tak kena panas. Okay, ni rintihan rintihan orang bersolat Jumaat tuan-tuan. Jadi saya punya concern, kesian dekat orang-orang yang duduk kat luar tu, panas kan, orang tua kan kadang ada kan dan sebagainya. Jadi apa kita kena buat? Buat yang pendek-pendek sudahlah khutbah ni kan. Zaman-zaman Covid ni buatlah pendek-pendek kan. Ketika mana kita tak dapat nak tampung kebanyakan orang duduk dalam masjid, buat pendek-pendek bagi orang dapat selesaikan yang wajib. Kita pun boleh jaga SOP dan khalas kan. Tu point dia. Ini kita nak jaga SOP, lepas tu kita menyusahkan orang lagi pula. Kita dera orang pula. Jadi benda ni perlu, saya tak tahu tuan-tuan, bagi saya banyak orang tak pakai, kita tak fikir kan, tak fikir betul-betul. Tak tahulah, mungkin kita je, kita rasa kita fikir, orang lain fikir ikut lain kot lah, wallahualam lah kan. Husnuzan lah, kita husnuzan orang. Okay, tak apalah tu tuan-tuan. Jadi dia kata rukun khutbah ada 5. Awal dia alhamdulillah ta'ala fihima, kita memuji Allah Ta'ala dalam 2 khutbah. Ni wajib. Dalam 2 khutbah, dia ada rukun yang hanya ada dalam 1 khutbah, ada rukun yang perlu ada dalam 2 khutbah. So kita kena tahulah mana satu. Okay, memuji Allah alhamdulillah kena ada di dalam 2. Okay, wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihima. Selawat kepada Nabi kena ada dalam 2 juga. Ala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fihima, pada 2. Maksudnya selawat kepada Nabi kena ada dalam 2 khutbah. Wal wasiyatu bittaqwa fihima. Wasiat ketakwaan kena ada dalam 2 juga. So puji Allah, selawat kepada Nabi, wasiat takwa kena ada dalam 2 khutbah. 3 ini saja yang perlu ada dalam 2. Adapun yang keempat dan yang kelima ni dia salah satu. Jadi dia kata wa qira'atu ayatin minal Quran fi ahaduhuma. Ihdahuma, okey, ihdahuma. Berselawat, membaca ayat Quran, sebahagian daripada ayat Quran, ayatin minal Quran fi ihdahuma, pada salah satu daripada 2 khutbah tersebut. Sama ada kalau kita dah baca dalam rakaat dalam khutbah pertama, maka khutbah kedua tak payah baca dah.
Kalau kita dah baca dalam khutbah kedua, tak payah baca khutbah pertama. Biasanya dibaca khutbah pertama lah. Biasa dibaca khutbah pertama. Wad-du'a lil mu'minin wal mu'minat fil akhirah. Yang ni memang spesifik untuk doa kepada orang Islam, orang mukmin dan orang mukminat pada khutbah yang kedua. Yang ni tak boleh pilih. Dia memang ada dalam satu saja, iaitulah yang kedua. Jadi sebenarnya panjang ke tuan-tuan? Tak panjang. Kan khutbah ni. Jadi dia kata apa? Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dah habis dah. Khutbah pertama. Kan habis ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'iz dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idzukum yang tu khutbah kedua kan. Sebab tu dia duduk naik khutbah kedua, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Okey, kemudian apa dia? Allahumma fil lil muslimin wal muslimat sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Habis. Kan? Tak panjang pun. Seminit je. Tak sampai seminit tuan-tuan. Tapi tak sampai seminit kan marah pula kan. Pendek sangat. Ni ada juga perangai ni kan. Pendek sangat pun marah, panjang sangat pun tak nak juga. Ni orang kita ni masalah. Dia nak yang sedang-sedang sajalah kan. Macam okey lah, tak apalah tu. Baik, selesai. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, selesai Baik, faslun syurutu khutbah. Okey, tadi rukun khutbah. Rukun khutbah ni 5 je. Sekarang syarat khutbah. Syarat 2 khutbah. Dia ada syarat sah dia. Apa syarat-syarat yang mesti dipenuhi oleh seorang khatib sewaktu berkhutbah pada hari Jumaat? Apa dia? Ada 10. Faslun syurutu khutbatain asyaratun. Ada 10. Apa dia? At-taharatu 'anil hadatsaini asghar wa akbar. Dia suci daripada 2 hadas, iaitu hadas kecil, hadas besar. Maksudnya dia kena ada wuduk lah. Mandi tu of course dah. Dia kena ada wuduk ketika dia berkhutbah. Itu pertama. Yang kedua, wat-taharatu 'anil najasati fi thawbi wal badan wal makan. Dia sama macam solat. Dia kena suci daripada najis, dia kena suci daripada hadas, bab najis daripada badan, pakaian dan juga tempat dia berkhutbah. Wasatrul aurah, tutup aurat, sama macam solat. Wal qiyam 'alal qadir, sama macam solat fardu, berdiri bagi orang yang mampu. Wa julusu bainahuma fawqa tu'maninat solat, dan duduk di antara 2 khutbah seperti mana selama tumakninah dalam solat. Kadar subhanallah tu. Okey. Fawqa tumakninah, lebih sikit daripada kadar tumakninah dalam solat. So kadar subhanallah lebih sikit. Sebab itu disunatkan bagi imam dia membaca qul huwallahu ahad kan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. So tu confirm lebih daripada kadar tumakninah baru bangun. Okey. Dan kita makmum, eloklah doa time tu kan. Tu waktu-waktu antara waktu mustajab doa kan. Tapi ada sebahagian masjid dia diam je, ada sebahagian masjid dia baca doa kan. Kalau kita hayati doa yang dibaca oleh muazzin tu, oleh Bilal tu, doa dia bagus kan, doa dia bagus. Tapi kadang-kadang kita ada hajat lain, kita minta sendirilah. Tapi doa yang diminta oleh khatib, doa diminta oleh muazzin tu jami' manik lah kan. Kan dia minta wa narzuqu min haitsu la nahtasib kan. Berilah kami rezeki daripada jalan yang kami tak jangka-jangka kan. Tu kan. Kita minta ampun kan dengan keberkatan kan. Bi hurmati hadzal yaumil mubarak an takshifa anna kurbatana kan. Allah Taala lepaskan kita daripada segala kegelisahan, kesusahan kita. Wa an taghfir lana dhunubana, ampunkan segala dosa-dosa kita. Wa an tarzuqna min haitsu la nahtasib, dan rezekikan kami daripada jalan yang kami tak jangka. Kalau datang solat Jumaat lepas khutbah 2 tu, perlu ganti dengan solat Zuhur ke? Tak perlu. Dia ni masalah tadi ialah syarat sah Jumaat di kawasan tu. Syarat sah Jumaat. Untuk per individu dia tak wajib dengar pun. Dia fardu kifayah lah. Fardu kifayah untuk cukupkan tu kan. Dia fardu kifayah. Tapi kalau dia tak dengar, tapi orang dah ada 40 orang lain dengar, tak apa. Dia boleh je solat Jumaat. Tak ada masalah. Okay. Cuma pahala kurang lah.
Okey, kemudian wasatrul aurat wa qiyamul qadid wa julus. Okey, selesai. Wa muwalatu bainahuma. Dia mesti berturut-turut. Berturut-turut ni maksudnya senggang tengah-tengah tu dia jangan ada lama lebih daripada kadar apa kita sebut dia kadar macam solat jamak takdim tu. Okey, jangan lebih daripada kadar satu solat yang paling ringkas. Begitu juga antara khutbah yang kedua dengan solat. Wal muwalatu bainahuma wa bainas solah. Mesti berturut-turut antara dua khutbah tersebut dengan solat. So maksudnya dah habis doa tu teruslah turun untuk imam kan. Bilal pun teruslah qamat. Kan. Ni kadang-kadang saya tengok relax lama kan. Ni jangan yelah memang kadar dua solat 2 rakaat yang ringkas tu lamalah juga dalam 3 minit kan. Tapi kadang-kadang dia orang tunggu lama betul. Kan. Jangan tunggu lama-lama kan. Sebab apa syarat mualat tu penting. Syarat mualat tu penting. Okey. Kemudian wa antakuna bil arabiyah. Mestilah khutbah ni di dalam bahasa Arab. Maksud yang kena ada dalam bahasa Arab ni ialah dia punya rukun-rukun yang 5 tadi tu. Selain daripada tu dia punya mau'izah hasanah dia tu boleh lah dalam bahasa lain kan. Walaupun kita kata sebenarnya benda tu iskal. Benda tu ada masalah dan ramai ulama-ulama daripada luar negara yang mazhab Syafi'i mempersoalkanlah isu ni kan. Hatta benda ni jadi isu besar dekat Aceh kan, dekat Aceh. Benda tu panjanglah perbincangannya. Ala kulli hal benda ni kalau benda ni perbincangan ilmiah lah di antara asatiza, tok-tok guru, ustaz-ustaz, ulama-ulama kita. So kita tak payah masuk campur lah tuan-tuan. Apa yang zahirnya ialah solat Jumaat kita ni sah lah. Jangan risau. Cuma kita kata yang wajib bahasa Arab ni ialah yang rukun. So yang rukun tu kan kita memang semua baca dalam bahasa Arab. Jangan risaulah. Wa ayyas ma'aha arba'un dan mestilah khutbah tu didengari oleh 40 orang, syarat dia. Wa antakuna kulluha fi waqti zuhri dan hendaklah semua khutbah ni dilakukan dalam waktu zuhur. Okey, selesai. Okey. Faslun alladhi yalzamu habis dah. Habis dah tuan-tuan. Okey, sekarang kita masuk bab jenazah. Dia dah masuk bab jenazah ni insya-Allah lah dan habis lah tu. Okey, faslun alladhi yalzamu lil mayyiti arba'un khisal. Dia kata perkara yang mesti dilakukan untuk si mati ada 4 perbuatan. Kita dah masuk bab solat jenazah tuan-tuan. Sebelum dia nak bincang solat jenazah, dia sebenarnya ada bab perbahasan yang berkaitan juga dengan jenazah. Okey, sebab tu dia kata ada 4 perkara yang kita ni wajib buat, yang lazim bagi kita untuk uruskan mayat. Okey, ada 4 perkara. Cuma dalam kitab-kitab yang lain biasanya disebutkan dulu apakah tanggungjawab kita kepada orang yang dah nak mati. Biasanya contoh dalam Muqaddimah Hadramiyah dia akan sebut antara perkara yang sunat untuk kita buat ialah apa? Ialah ziarah orang sakit. Ni antara benda yang kita payahlah nak buat zaman sekarang. Kan? Orang tambah kat hospital lagi payah kan? Lagi payah. Saya baca kan rintihan-rintihan netizen kan yang tidak puas hati dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan apa yang berlakulah daripada SOP-SOP yang tidak adil kan. Moga Allah Ta'ala kurniakan kesabaran kepada semua dan Allah Ta'ala ganjarilah atas kesusahan yang menimpa umat Islam lah. Apa yang berlaku daripada ni orang yang bersalah lah. Kita tak bahas lah benda tu tuan-tuan dan kita pun tak perlulah ambil bukan tak ambil cakna, cuma kita tak payah nak sibukkan sangat diri kita dengan perkara yang tidak ada kaitan dengan kita lah. Okey, kita kecewa, kita tak nafikan dengan apa yang berlaku, nampak macam ada double standard dan sebagainya, tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita sabar. Dan semoga Allah Ta'ala betulkanlah kita punya pimpinan, dipimpin dengan apa, dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pimpinan yang baik lah. Maksudnya mereka ni dipandu oleh agama, oleh syariat, dan dengan kita panggil apa, berhukum dengan sama rata lah. Okay, jangan berat sebelah dan sebagainya. Kita doakan yang baik-baik lah tuan-tuan. Sebab apa? Letih dengan pergolakan yang ada, kita ekonomi tak stabil kalau macam tu. Okay, so kita perlukan satu negara yang aman daripada benda-benda ni. Dan kita doalah semoga Allah Ta'ala kembali beri kesihatan kepada semua orang dan jauhkan kita semua daripada COVID ni dan juga segala jenis penyakit lah yang ada insyaAllah. Ala kulli hal, dalam kitab-kitab yang lain disebutkan bahawasanya sunat ziarah orang sakit. Okay.
Dan ketika mana orang yang sakit tu hampir nak wafat, maka disunatkan kita talqin dan sebagainya lah. Kita suruh dia wasiat dan sebagainya kalau dia masih sempat wasiat. Tapi kalau ketika mana dia dah nazak tu, kita talqinkan dia dan sebagainya. Baik. Now sekarang bila dia dah mati, ada beberapa perkara yang urgent untuk kita buat. Antaranya apa? Pertama, kalau mata dia terbuka, kita tutup. Kan? Kalau mata dia terbuka, kita tutup. Dan dia ada cara lah. Dia ada cara. Itu benda yang tuan-tuan kena belajar dalam kursus jenazah. Dengan orang-orang yang mahir menguruskan jenazah lah. Saya sendiri, secara teori je lah kita boleh bincangkan apa yang dalam kitab sebut. Urus jenazah betul-betul ni, saya pernah sekali saja urus jenazah Tok Wan saya. Time tu saya darjah 6 tuan-tuan. Tahun 2002. Lama dah lah, saya pun dah tak ingat lah. Yang lain ni kita solat jenazah orang lah. Urus betul-betul dari A sampai Z tu tak ada lah. Macam Tok Wan saya pun, saya sempat lah mandikan dia kan. Tolong kafan kan. Solat jenazah dia. Pergilah kat kubur kan. Tengoklah. Tapi kita time tu kecil kan. Orang tak bagilah kita turun. Cumanya yang tu tuan-tuan kena praktikal lah. Sebab ada kadang-kadang jenazah ni dia susah nak tutup mata dia. Dia ada cara lah. Dia ada cara dia kan. Pegang jari dan sebagainya tu. Kemudian tutup serentak. Okay, so benda-benda macam tu tuan-tuan, skill tu tuan-tuan kena belajar lah daripada Tok Adi kan. Pengurus jenazah bertauliah. Okay, baik. Kemudian apa lagi? Letakkan benda berat di perut dia kan supaya tak masuk angin. Kemudian urut sendi-sendi dia. Ni poin-poin yang orang zaman sekarang lupa. Okay, orang-orang muda zaman sekarang tak tahu kan. Sebab apa? Bila dia dah mati, badan sejuk. Bila sejuk, sendi dia keras. Jadi kita kena urut sendi dia. Urut sendi dia. Kalau dia payah nak lembut, maka baru letak minyak kan. Sunat letak minyak. Kalau tak payahlah letak minyak tu. Urut kan. Letak kat sini. Kemudian apa? Kemudian kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lepaskan baju dia. Ya, lepaskan baju dia, letak dia atas baju yang kain. Letak atas dia kain yang mudah untuk dibawa mandi lah. Tu antara benda-benda yang kita kena buat lah immediately bila orang mati. Selain daripada baca Yasin dan sebagainya lah, ada sebahagian orang uruskan, ada sebahagian orang lagi buatlah amalan-amalan untuk bantu jenazah ni kan. Okay, dah selesai daripada tu, barulah kita akan bincang tentang 4 masalah ni. Dalam sebahagian kita dia kata ada 5. Cumanya yang kelima tu dia biasanya tabik kepada yang keempat. Okay, dia mengikuti lah benda tu, kita tak payah sebut pun confirm tahu. Iaitulah apa? Membawa jenazah. Di sini dia sebut 4 apa dia? Pertama, ghusluhu, mandikan jenazah, wa takfinuhu, mengkafankan jenazah, wa salatu alaihi, solat ke atas jenazah, dan dafnuhu, menanam jenazah, mengkebumikan jenazah. Jadi nak ke bumi macam mana kalau kita tak bawa dia pergi kubur? Sebab tu sebahagian kitab dia tambah yang kelima, membawa jenazah. Membawa jenazah ke tanah perkuburan untuk dikebumikan. Itu pun jadi wajib. Sebab kan takut orang literally sangat, suruh wajib 4 je kan. Bawa jenazah tak payah, dia terbang, dia jalanlah sendiri pergi kubur kan. Janganlah. Jangan literal sangat macam tu kan. Oleh sebab tak nak bagi orang salah faham macam tu, maka ada sebahagian kitab dia sebut juga bahawasanya membawa jenazah ke tanah perkuburan. Okey, baik, selesai. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faslun aqallul ghusli. Ni sekurang-kurang mandi. Okey, pertama kita kena mandikan jenazah. Kan kita sebut dah di dalam bab mandi wajib ada 6 perkara yang wajib mandi. Yang 6 perkara yang menyebabkan wajib mandi. Yang keenam apa dia? Sebab mati. Cuma mati ni orang lah kena mandikan yang mati tu, bukan yang mati tu mandi sendiri. Kalau dia mandi sendiri, kita pula takut kan. Okey. Jadi dia kata faslun aqallul ghusli ta'mimu badanihi bil ma'. Okey. Sekurang-kurang mandi ni nak kira macam mana? Sekurang-kurang mandi ialah dengan apa? Dengan kita meratakan air ke seluruh badan mayat. Itu je. Macam mandi wajib sama. Kita mandi wajib biasa ialah ratakan air ke seluruh badan, dah selesai. Okey, itu cara yang paling mudah lah. Jadi bagus kitab ni dia cerita apa? Dia cerita benda yang paling mudah. Benda maksudnya sekurang-kurangnya. Apa yang kita kena buat? Kemudian dia akan cerita yang sempurna. Sebab apa? Kadang-kadang kita ni mungkin resources tu tak cukup. Okay. Mungkin tiba-tiba tu kemarau, jadi air tak cukup. Ataupun tak ada ramai orang boleh uruskan lah.
benda-benda macam ni. So kita ambil yang paling simple lah. Paling tidak apa kewajipan kita ke atas mayat. Itu kita selesaikan. Maka yang wajib kita selesaikan ialah apa? Ratakan air ke seluruh badan mayat jenazah ni. Okay, itu yang pertama. Wa akmaluhu, dan yang sempurnanya, cara yang paling sempurna untuk mandi wajib ni apa? Ayyaghsila sawatay. Mula-mula kita basuh dua kemaluan si mati, tapi dengan syarat lah kena berlapik. Pegang kemaluan jenazah ni dia kena berlapik. Dia macam ni tuan-tuan. Kaedah kita berurusan dengan jenazah ni ialah sama je kaedah kita berurusan dengan orang yang hidup. Jadi maksudnya kalau orang hidup tu macam mana kita nak cuci dia? Dia kalau dia macam mana yang dia tak suka. Jadi kita tak boleh buat juga ke atas mayat. Okay, kita tak boleh buat juga ke atas mayat. So samalah. Walaupun dia dah mati, tapi hukum dia sama je macam orang yang hidup. Kita kena jagalah kehormatan dia. Sama macam orang hidup. So bila nak cuci sawatai dia ni, kita kena pakai lapik, berlapik. Wa ayyuzilal qadhara min anfihi. Kemudian kita buang kotoran dari lubang hidung dia. Wa ayyuwaddi'ahu, kemudian kita wudukkan dia. Wa ayyadluka badanahu bisidri. Kemudian kita gosok badan dia dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Okey, mula-mula. Okey. Kemudian wa ayyasubbal ma alaihi thalathan. Kemudian kita basuh jenazah tersebut sebanyak 3 kali dengan air. Kan kita nilah jirus. Jirus jenazah dengan 3 kali jirusan. Okey. Jadi ini kaedah yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang sunat lah. Sunat. Dia sebenarnya panjang lagi ni tuan-tuan. Panjang lagi. Kalau nak tengok lebih detail, tengok dalam nota kaki tu dia ada bagi. Dia ada bagi. Pakai kapur barus kan. Dan sebagainya. Tu boleh baca lah. Boleh baca kan. Dan nak detail lagi daripada ni boleh tengok dalam kitab. Dalam kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kitab Sabilal Muhtadin. Dalam Sabilal dia ada cerita lah. Cara basuhan macam mana kan. Ada 2 cara lah. Ada 2 cara. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya ada tengah cek satu buku pengurusan jenazah yang ditulis oleh sahabat saya. Ustaz Amir Mutakin kan. Orang panggil dia Ustaz Mayat kan. Ustaz Mayat. Jadi Ustaz Amir Mutakin ni dia dah tulis buku tu komplit lah, Masya Allah. Dan lebih praktikal lah. Dia bukan sekadar bahas secara kitab, tapi bahas secara praktikal apa nak buat satu-satu. Dan kami sekarang ni dalam perancangan nak buka akademi lah. Buka akademi pengurusan jenazah. Dan tempat one stop center lah pengurusan jenazah lah. Maksudnya kalau orang nak belajar, boleh datang terus kat one stop center ni untuk belajar. Dan kita akan uruskan jenazah-jenazah yang tak dituntut. Sebab banyak, beribu jenazah tak dituntut tuan-tuan dekat hospital ni. Ikut perkhabaran daripada sahabat saya ni lah. Sebab dia lah yang uruskan banyak ni. Terutama area Kajang Bangi ni lah, KL semua ni lah. Dan dia antara orang yang uruskan jenazah yang susah-susah ni lah. Kan jenazah yang bermasalah. Bukan bermasalah macam mana. Contoh macam hari tu kan, kes budak terbakar tu kan. Budak Mahad Tahfiz yang terbakar tu kan. Ittihadiyah tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang tolong uruskan ni, bukan semua orang reti uruskan jenazah yang terbakar. Dia ada cara pengurusan dia. Okay, dia tak biasalah nak mandi. Takkan nak mandi macam tu kan. Hancur pula badan dia, lerai ke apa kan. So dia ada cara-cara dia pengurusan jenazah tersebut. So Ustaz Amir Mutakin ni antara orang yang mahir lah. So dia ada buku dia, Masya Allah. Cuma dia minta saya tolong semak lah. Maksudnya dari sudut ketepatan, dari sudut mazhab Syafi'i tu macam mana. InsyaAllah doakan lah. Saya tak sempat lagi nak check tu. InsyaAllah mungkin lepas raya lah kot. Sebab saya sendiri pun tengah sibuk nak tulis saya punya buku bab haid tu kan. Saya nak revise balik. So insyaAllah lah. Tengoklah macam mana. Doakanlah tuan-tuan. Kerja banyak kan. Tapi kerajinan tu kurang. Kerajinan tu kurang. Ya Allah. Okay, selesai. Faslun aqallul kafani. Kita dah selesai bab mandi. Sekarang kita nak masuk bab kafan. Mengkafankan mayat. Macam mana nak kafankan mayat? Dia kata faslun aqallul kafanin thawbun ya'ummuhu. Sekurang-kurang kafan ialah kita balut mayat ni dengan satu helai pakaian yang dapat membaluti keseluruhan tubuhnya. Ini sekiranya mayat tersebut bukan meninggal dunia semasa sedang berihram, sama ada sedang menunaikan haji atau umrah. Sekiranya dia meninggal dunia semasa berihram, maka mayat lelaki tidak boleh ditutup kepalanya, manakala mayat wanita pula tidak boleh ditutup mukanya.
Dan juga ini ialah kalau yang mati tu bukan yang mati syahid perang lah. Sama juga. Yang mati syahid perang tak ada. Dia tak dikafankan. Dia ditanam dengan baju yang dia tengah berperang tu. Okey. Yang kedua, keharusan mengkafan mayat hanya dengan sehelai kafan adalah sekiranya kafan tersebut bukan dengan harta si mati. Sebaliknya dibeli. Okey, sebaliknya dibeli dengan harta orang lain. Maka mayat tersebut boleh dikafankan dengan hanya sehelai kafan. Bahkan wajib hanya dengan sehelai kafan sekiranya kafan tersebut adalah kafan yang diwakafkan atau kafan yang dibeli dengan wang baitul mal. Namun sekiranya kafan dapat dibeli dengan wang si mati sendiri dan dalam masa yang sama si mati bukanlah orang yang muflis, maka wajib mengkafankan mayat tersebut dengan 3 helai kafan yang tidak boleh kurang daripada 3 helai kafan. Sebab yang tu yang sempurna lah. Sebab tu dia akan sebut di sini wa akmaluhu lirrajuli thalathu lafaifa. 3 helai kain. Okey, itu untuk orang yang lelaki. Adapun perempuan walil mar'ati 5 kain. Apa dia? Qamisun wa khimarun wa izarun wa lifafatan. Apa dia? Pertama qamis. Qamis ni apa? Baju daripada atas sampailah pusat ke bawah. Sampai pusat. Itu qamis. Kemudian khimar ialah tudung. Dan kemudian izar ialah kain dari pusat sampai ke bawah. Kemudian lifafatan ialah seluruh kain yang menutup seluruh tubuh badan. So perempuan dia ada 5 kain. 1 kain buat tudung, 1 kain buat baju, 1 kain buat kain bawah. Kemudian 2 kain lepas lah. 2 kain yang untuk balut seluruh tubuh badan. Jadi itu untuk orang perempuan. Sebab tu dia kata kat sini, caranya adalah mayat perempuan dikafan dahulu dengan kain yang menutup bahagian tubuh yang berada di antara pusat mayat dengan lutut mayat. Kemudian mayat tersebut dikafankan pula dengan jubah. Jubah tu tadi itulah. Dia punya apa? Kita panggil apa? Dia terjemah jubah kan. Jubah qamis ni, jubah maksudnya baju belah atas. Okey, baju belah atas. Kemudiannya mayat tersebut dikafankan dengan tudung, kemudian barulah dikafankan dengan 2 helai kain kafan. Okey, yang panjang tu lah. Yang panjang. Jadi orang perempuan lebih sikit. Okay, selesai. Jadi itu kafan yang sempurna. Ini pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang ringkas lah tuan-tuan. Kalau kita baca dalam Sabila tu dia sebutlah kita letak ada macam apa alat pengawet tu kan. Bukan alat pengawet, dia adalah warna kuning-kuning tu kan. Saya tak ingat nama dia apa. Yang tu supaya dia mayat ni tak cepatlah berbau kan. Dia jadi macam ejen pengawet lah. Okey, dan sebagainya. Kemudian dia ada letak kapas kan. Kemudian kita ada ikat dekat certain tempat macam tu lah. Dia ada kaifiat dia. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selesai. Selepas kafan kita buat apa? Kita semayangkan jenazah. Sebab itulah fasal yang seterusnya ialah fasal berkenaan rukun-rukun solat jenazah. Sebab tu dia kata faslun arkanus solatil janazah sab'atun. Rukun solat jenazah ada 7. Apa dia? Pertama, awalu niat. Niat lah. Niat solat jenazah. Salli ala hazal mayyit. Arba'at takbiran. Adaan makmuman lillahi ta'ala kan. Okay. Jadi kemudian itu yang pertama, niat. Yang kedua, athani arba'u takbiran, 4 kali takbir. Itu syarat. Itu rukun. Athalithu qiyam 'alal qadir, berdiri bagi orang yang mampu. Yang keempat, ar-rabi'u qiraatil Fatihah, baca Fatihah. Okey, baca Fatihah ni boleh baca kat mana-mana. Okey, Fatihah ni boleh baca kat mana-mana, cuma biasanya kita baca dekat takbir yang pertama. Al-khamisu salatu 'ala nabi sallallahu as-salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ba'da as-saniyah. Tapi selawat dia mesti selepas takbir yang kedua. Takbir yang pertama dia tak ada bacaan wajib, cuma biasanya kita baca Fatihah lah pada rakaat yang pertama. Sebab tu dia sebut qiraatul Fatihah. Dia tak sebut qiraah Fatihah di mana, tak ada. Tapi biasa pada rakaat pada takbir yang pertama. Kemudian selawat Nabi takbir yang kedua. As-sadisu du'a lil mayyit ba'da thalithah. Pada takbir yang ketiga kita doa untuk mayit. Sekurang-kurangnya Allahumma ghfir lahu. Itu paling kurang lah. Itu paling tak reti sekali lah. Allahumma ghfir lahu. Ya Allah, ampunkanlah si jenazah ni, si mayat ni. Kan? Biasanya kita baca doa panjang. Allahumma ghfir lahu. Kalau perempuan, Allahumma ghfir laha. Kalau ramai, Allahumma ghfir lahum. Kan? Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kan? Itu yang sempurna, pendek lah. Panjang lagi. Wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa aghsilhu bil ma'i wal salji wal barad wa naqishu minal khataya
كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدل دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. Okay, tu ada sebut doa dia. Tak ada. Dia ada sebut selawat. Tu dia ada. Paling pendek lah tu. Untuk doa-doa tu dia kat belakang tu panjang. Baguslah. Nota kaki ni baguslah, dia dah mudahkan kita kan. So boleh baca tu doa-doa dia. Tak ingat. Dia biasanya doa ni kita insya-Allah hafal. Dia yang biasa tak hafal tu doa untuk budak-budak. Tu. Allahumma ja'alhu liwalidayhi faratan wa dhukhra وعظة واعتبارا وسلفا وشفيعا وثقل به موازينهما وأفرغي صبرا على قلوبهما. Tu doa untuk kalau anak meninggal kecil kan. Baru saya tengok kawan Facebook ada seorang anak dia nama sama macam nama saya, Muhammad Hazim kan. Baru meninggal, baru 99 hari kan. Saya tak pastilah sakit apa, anak kembar kan. Jadi meninggal kan kat hospital Ipoh kan. Jadi Allahumma salli ala sayyidina, kita baca doa ni lah. Dia tak sesuai lah Allah maghfir lahu untuk budak-budak. Dia tak ada dosa kan budak tu. Yang ada dosa ni kita. Jadi doa untuk dia ialah apa? Doa syafaat untuk mak ayah dia. Tu doa untuk kalau mayat budak-budak. Okey. Selesai. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana tadi? Kemudian as-sabi'u salam. Yang terakhir ialah memberi salam. Jadi selepas takbir yang keempat dia tidak ada bacaan wajib. Tetapi biasanya kita bacalah kalau di mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau di Mekah dia memang Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, dia terus bagi salam. Tapi kita kat Malaysia sebenarnya kita baca doa lah, dan sunat baca doa kan. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim kan. Ghafurur rahim. Okey. So itu doa kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, doa bagi lepas takbir yang keempat baru kita bagi salam. Kalau tak nak doa pun tak apa sebab dia bukan wajib. Tapi eloklah doa kan. Okey, elok doa. Dan doa yang diajar oleh para ulama tu bagus. Okey, doa tu bagus. Tu doa panjang lah tu dia bagi kan. Sekiranya jenazah perempuan, ibu bapa di Islam. Lepas tu sekiranya jenazah kanak-kanak lelaki yang ibunya saja masih hidup dan ibu beragama Islam. Kalau ayah je hidup, ayah agama Islam. Kalau jenazah tu ibunya hidup, ibu agama Islam. Kanak-kanak perempuan, kanak-kanak lelaki. Tu panjang dia punya tu kan. Perbezaan tu boleh baca insya-Allah. Okay, selesai. Yang terakhir ialah menanam jenazah. Okay, mengebumikan jenazah. Faslun aqallu dafni hufratun taktumu raihatal mayyit. Sekurang-kurang tanam ni ialah apa? Ialah sebuah lubang yang dapat menutup bau mayat dan memelihara mayat wa tahrusuhu minas sibaq, menjaga mayat daripada binatang buas. Sebab binatang buas ni dia boleh korek tanah juga. Jadi kita kena kedalaman yang mana binatang buas tu tak boleh nak korek. Tu panjang dia. Dalam dia. So dalam mana tu saya pun tak pasti. Kita pun tak pastilah panjang mana ni, kena tanya orang yang biasalah. Dia tahu apa ni, kalau nak sorok daripada haiwan buas ni macam mana kan. So itu kena tanya mereka. Okay. Itu sekurang-kurang. Dan benda ni mungkin contoh kalau kita dalam hutan dan sebagainya kan, susah nak bawa keluar. Yang kita ni dah 3-4 hari memang dah tak boleh nak keluar kan. Kalau kita nak bawa lagi jenazah ni nanti dah membusuk kan, dan dah lerai dan sebagainya, baik kita tanam lah. Kes ni pernah jadi dekat saya punya lecturer lah kan. Masuk hutan, buat kerja lah, fieldwork kan, fieldwork geologi tentu. Jadi kawan dia seorang ni tergelincir dalam sungai dan lemas lah, mati kan. Jadi dia nak keluar daripada hutan tu lama lah kan, dan dia berdua je pula kan, tu payah lah. Tapi jenazah tu tak silap saya dia bawa balik lah ke Malaysia kan. Dan tu dekat Vietnam ke tak silap saya. Tak silap saya Vietnam. Tapi maksudnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kita nak tanam sekurang-kurangnya ialah ni lah,
satu lubang yang mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia boleh tanam lah, kita panggil apa, satu lubang yang kita boleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tutup daripada bau dia dan menutup bau, menyelamatkan dia daripada binatang buas. Okey, selesai. Tapi yang akmalnya, wa akmaluhu qamatun wa bastatun. Maksudnya kedalaman dia tu ialah kita boleh diri kemudian angkat tangan. Tu dalam dia. Kalau ikut apa Piramli dia kata apa, 7 kaki kan. 7 kaki. Tu ikut ukuran depa tangan ialah kita berdiri dan kita tambah dengan tambah tangan. Angkat tangan ke atas. Bastah ni ialah sedepa. So kita angkat tangan. Berdiri kita angkat tangan. So tinggi mana tu? Lebih kurang tinggi itulah. Kalau saya rasalah dekat 2 meter ke. Kan? Saya rasa dekat 2 meter. Okey. Itu dia punya ketinggian. Wa yudha'u khadduhu 'ala turab. Kemudian kita letakkan pipi dia di atas tanah. Wa yajibu tawjihuhu ila al-qiblah, dan wajib menghadapkan mayat ke arah kiblat. Kalau kita dah tanam, kita rupanya tersilap, wajib kambus balik. Selagi mana dia tak rosak kan, mayat tu tak rosak lagi, maka wajib kita kambus balik untuk alihkan balik posisi jenazah tersebut supaya menghadap ke kiblat. Okey. So itu dia punya ni lah. So Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya rasa macam dah habis dah tu. Okey. Ni masuk fasal yang seterusnya. Fasal berkenaan dengan macam mana fasal berkenaan nak kambus balik kubur. Hukum asal kita nak korek balik kubur ni, hukum dia haram. Tetapi boleh yunbashu, faslun yunbashul mayyitu li arba'in khisal. Iaitu situasi-situasi yang mana membenarkan penggalian semula kubur seseorang Muslim. Asal tak boleh asal tak boleh. Tetapi ada 4 situasi yang dibenarkan untuk kita gali balik. Pertama, li ghusli idza lam yataghayyar, untuk mandikan. Katalah ada jenazah ni tak dimandikan. Ni masalah. Kan kadang-kadang ada orang ni kita tak tahu kan, dia orang ni yalah jahil kan. So dia tak uruskan jenazah tu ikut syariat. So tu masalah. Jadi kita kata wajib mandikan jenazah. Jadi kalau tak mandi lagi wajib gali balik. Wajib bagi balik iza lam taghayyar, jika mayat tu tak berubah lagi selagi mayat tu tak berubah. Kalau ada berubah tak payahlah. Tak boleh lagi dah digali. Maksudnya dah sebulan baru kata tak mandi hari tu, la ilaha illallah. Itu dah nak buat macam mana kan, time tu dah hancur dah. So tak boleh lah nak gali balik. Tapi ni baru sehari, tak sampai sehari. Okay. Sebab ada kes ni kan, kes-kes macam ni lah. Tapi kes yang hari tu saya dapat tu, dia tak wajib lah untuk gali balik. Dia isunya tanam sebelum solat kan. Tanam sebelum solat. Sebab dia kata budak ni budak lagi, tapi umur 15. Memanglah budak tapi umur 15 kan. Maksudnya dah boleh balik dah pun. So masalahnya dia tak solat sebab dia kata budak. Dia tak tahulah siapa menguruskan tu. So saya kata macam mana? Solat atas kubur lah. Solat atas kubur. Wali taujihihi ila qiblah. Dan boleh juga gali sebab apa? Sebab nak menghadapkan dia ke arah kiblat. Walil mali idza dufina mahu, untuk mengambil semula harta apabila ditanam bersama mayat. Ni masalah kan. Jadi jangan tanam emas dia apa semua kan. Sebab apa? Sebab itu semua dah jadi harta milik orang lain. Semua tu dah difaraid kan. Dah dijadi harta faraid. Jadi dia tak boleh bawa masuk kubur. Walaupun dia wasiat tak boleh. Ini bukan dia punya kan. Dah jadi hak milik waris saja. Okay. Walil mar'ati idza dufina janinuha ma'aha wa amkanat hayatuhu. Ni kes ni saya pernah baca kisah lah. Kisah orang-orang terdahulu. Wallahualam betul tak betul. Dia kata apa? Untuk mengeluarkan semula mayat perempuan yang mengandung apabila janinnya telah dikebumikan bersama dengannya, dalam keadaan janin di dalam perut itu berkemungkinan hidup. Okay. Ada kemungkinan janin tu masih hidup. Mungkin orang tu tak perasan. Time tanam tu dia kata ingat ke perempuan ni tak mengandung. Kan mungkin ada kemungkinan lah. Biasanya mandi kita perasan lah kan orang mengandung. Tambah kalau umur-umur yang dah baby tu boleh hidup lah kan. Kalau 2-3 bulan mak dia meninggal, biasanya dia pun tak boleh nak survive kan sendiri. Tapi kalau dah umur 6, 7, 8 bulan tu, kalau mak je meninggal, dia boleh lagi ada potensi lah boleh hidup. Ya, jadi kalau ada potensi tu, ketika tu boleh dikamburkan balik. Boleh digali semula
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kubur tersebut. Baik. Terakhir berkenaan dengan ibadah solat ataupun bersuci ni, dia nak bagi satu fasal yang bagus. Fasal ni bagus. Kadang-kadang kita susah nak cari berkenaan dengan fasal ni dalam kitab lain. Tapi dalam ni dia bagi satu fasal yang khusus. Dia kata apa? Isti'anat, meminta bantuan ketika mana kita ni nak bersuci, dia ada beberapa hukum. Arba'u khisal. Ada 4 kategori. Okay, ada 4 jenis perbuatan. Pertama harus mubahatun. Yang kedua khilaful aula. Yang ketiga makruh. Yang keempat wajib. Okay. Fal mubahah, dan yang harus ni, minta tolong harus ni macam mana? Hiya taqribul ma', mendekatkan air. Contoh kita nak wuduk, kita minta tolong orang untuk dekatkan air kepada kita. Yang tu harus, boleh. Tu boleh. Yang kedua, khilaful aula. Yang ni menyalahi utama. Dia menyalahi utama ni, dia bawah daripada harus, tetapi di atas sikit daripada makruh. Tu khilaful aula lah. Mudah cerita macam tu lah. Menyalahi yang utama. Okay, dia istilah, satu istilah lah. Okay, dalam fiqh. Ia apa? Hiya sabbul ma' ala nahwil mutawaddi'. Menuangkan air bagi seumpama orang yang sedang berwuduk. Sepatutnya orang wuduk ni dia ambil air, dia tuang sendiri kan dekat dia punya anggota. Dia minta tolong orang tuangkan ke atas anggota dia tanpa uzur. Ni cerita tanpa uzur ni. Makruha hiya liman yaghsilu a'dha'ahu. Makruh apa? Dia bukan sekadar suruh orang tuang, dia suruh orang tolong basuhkan pula anggota dia kan, suruh tolong orang basuh. Dia tadah tangan macam tu je, orang tolong basuhkan. Makruh, itu hukum makruh. Sebab apa? Perbuatan macam tu dia tidak melambangkan kehambaan. Sedangkan berwuduk ni kita sedang mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala, menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita minta tolong orang ketika tu, dia tak nampaklah kehambaan tu, dia nampak seolah-olah kita ni tuan lah, kita ni tuan, orang besar kan. Jadi hilanglah hikmah tersebut. Dan yang terakhir ialah apa? Wajib bila? Hiya lil maridi indal ajzi. Tapi ada yang wajib. Wajib macam mana? Orang yang mana dia ni tak mampu disebabkan sakit. Okay, bagi orang yang sakit ketika mana dia tak mampu. Contoh orang duduk dalam ICU, dia nak semayang kan, dia memang kan wire berbelit-belit, kalau tidak tak duduklah ICU kan. Jadi ketika itu macam mana dia nak semayang, orang kena tolong dia lah. Ketika dia nak semayang tu, orang tolong ambil uduk untuk dia, tolong sapu muka dia, tolong semua lah. Dan tolong ketika itu wajib. Dia wajib tolong. Okay, wajib tolong orang tersebut. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Okay, bab yang ketiga, bab zakat. InsyaAllah yang ni kita akan bincang pada esok hari. Zakat ni pendek saja, kemudian kita akan terus masuk kepada bab puasa. Dan insyaAllah lah, insyaAllah bab puasa ni besok dah hari ke-14, 15. So insyaAllah puasa ni kita akan bincang 2 hari ya. Dan kemudian kita akan habis, insyaAllah kita akan sempat habis kitab kita ni dalam masa 15 kelas lah, insyaAllah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jazakumullah khairal jazak. Terima kasih banyak kepada Ustaz Omar kita dan juga kepada semua sahabat-sahabat yang masih mendengar kita punya kuliah ni. Moga Allah Ta'ala kurniakan tuan-tuan dan saya istiqamah dalam mengaji dan juga dalam beramal, dan moga Allah Ta'ala terimalah amal kita ni. Kita mengaji ni pun dikira sebagai amal baik juga, dan moga Allah Ta'ala terimalah amal kita insyaAllah. Wallahu ta'ala ala sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama semua sekali, jazakumullah khairal jazak.